Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya, dan juga sertai Telegram saya iaitu Telegram Regi Jesse Rita Udin. So saya sarankan anda tonton live yang telah saya lakukan awal pagi ini, maknanya pukul 2, hampir pukul 1 lah. Hampir pukul 1 pagi tadi. Ianya berkait dengan soalan-soalan yang diajukan kepada saya. Benarkah bulan ini akan berlaku sesuatu? So saya dah jawab benda tu. Dan live ini pula adalah bersandar kepada satu soalan yang telah diajukan kepada saya, iaitu soalan berhubung dengan keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi dalam kes 1MDB, iaitu Jasmine Lu. So Jasmine Lu sepintas lalu dia duduk di luar negara agak lama setelah kes 1MDB meletup, dan dia antara orang yang dikehendaki ya, termasuk Jolo dan sebagainya. Tetapi dia telah kembali, bersetuju untuk kembali dan kini menjadi antara saksi dalam kes 1MDB. Jadi hari ini Jasmine telah memberi satu keterangan yang agak mengejutkan, iaitu dalang ataupun orang di sebalik surat yang kononnya adalah daripada Raja Arab Saudi berhubung dengan derma 2.6 bilion ringgit adalah Jolo, dan dia malah menceritakan dia telah melihatnya sendiri, dia berada di situ. So walaupun kes berjalan, kita tidak boleh menggunakan keterangan Jasmine Lu sebagai satu kebenaran, tetapi sudah ada keperluan untuk dua individu tampil sebagai saksi pada pandangan saya, iaitu Apandi Ali, bekas Peguam Negara, dan juga Azam Baki yang kini menjawat jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Nah, untuk imbas kembali, pada zaman Najib, masa kes 1MDB ini meletup, Najib telah memecat Peguam Negara pada ketika itu, Abdul Ghani Patail, untuk dan pemecatan itu saya sudah jelaskan dalam live saya sebelum itu, telah adalah untuk menghentikan siasatan 1MDB, kerana pada ketika itu Ghani Patail telah mewujudkan satu special task force untuk menyiasat 1MDB, dan special task force ini terdiri antara lain oleh PDRM, Bank Negara, pejabat Peguam Negara sendiri dan sebagainya. So actually 5 agensi yang duduk bersama. So setelah pemecatan Ghani Patail, Najib mengarahkan selang beberapa bulan untuk special task force ini siasatannya dihentikan. Jadi itu sudah menjadi luar tabi'i, kerana orang yang disiasat ialah Najib. Sepatutnya Najib bercuti, tetapi Najib telah memecat orang yang memulakan siasatan terhadapnya dan kemudian mengarahkan siasatan terhadapnya dihentikan. So di situ sudah jadi satu keajaiban, satu perkara di luar tabi'i. Nah, Apandi Ali dipecat dan juga Ketua SPRM pada ketika itu, iaitu Abu Kasim. Dan pada ketika itu Abu Kasim sudah mengeluarkan satu surat untuk mendakwa Najib di mahkamah. Surat itu sudah didraftkan dan mereka hendak menangkap Najib, tetapi Abu Kasim dipecat sebelum Peguam Negara dipecat. So nampaknya ianya juga untuk melindungi Najib, untuk menghalang pendakwaan. Okey. Now perkara ini juga disentuh oleh Jasmine Lu di dalam mahkamah. Now selepas Peguam Negara dipecat, siasatan dihentikan, dan Apandi Ali dinaikkan sebagai Peguam Negara. Nah, lepas Apandi Ali naik, kita tidak mendengar ada ditubuhkan satu siasatan jawatan kuasa atau special task force atau apa-apa siasatan yang dilakukan. Kita tidak beritahu berkenaan perkara itu. Tidak pula dijelaskan apa yang terjadi dengan kertas pendakwaan yang telah disediakan oleh Abu Kasim. Dan kalau anda ikut perkembangan kes SRC, kes 1MDB, nampaknya kertas pendakwaan Abu Kasim rupa-rupanya tidak ada konspirasi. Ianya memang betul
Kerana malah Najib sudah disabit bersalah atas beberapa perkara yang terkandung dalam kertas dakwaan Abu Kasim. Tetapi Apandi Ali tidak cerita apa-apa, apa kesudahannya daripada kertas siasatan, kertas pendakwaan, charge sheet Abu Kasim, ya. Apa jadi dengan siasatan-siasatan yang telah menjurus kepada kertas pendakwaan itu tidak diceritakan. Dia tidak cerita apa-apa. Tiba-tiba dalam tempoh yang singkat sahaja, satu kes kompleks seperti 1MDB, Apandi Ali macam seolah-olah boleh rumuskan bahawa Najib tidak bersalah. Dia bebaskan Najib. Tetapi kita dah lihat menerusi proses mahkamah yang lengkap melibatkan 1 campur 3 campur 4 hakim, ya. Najib sudah didapati bersalah, ya, dan semua hakim konsisten dengan apa kesalahan itu, ya. Dan dia orang nak spin macam mana dan sebagainya, tetapi Najib didapati bersalah. So tapi dalam masa yang singkat Apandi Ali boleh buat press conference dan dia boleh isytihar Najib tidak melakukan apa-apa. Dia sudah bebaskan Najib. Kemudian setelah kerajaan tumbang, Apandi Ali disingkirkanlah daripada jawatan Peguam Negara. Dan ada satu kes saman melibatkan Apandi Ali dan Lim Kit Siang. Dalam kes saman itu, Apandi Ali telah ditanya oleh Peguam berhubung dengan derma Raja Arab Saudi. Kerana Apandi Ali pada sidang media pada ketika dia jadi Peguam Negara, dia mengaku bahawa satu kumpulan SPRM, pasukan SPRM telah dikerah pergi ke sana dan mereka telah bertemu dengan penderma, ya. Tetapi di dalam mahkamah, dalam kes saman melibatkan Apandi Ali dan Lim Kit Siang, hakim memberitahu Apandi Ali membuat kenyataan yang tidak konsisten dengan apa yang dia sebut dulu. Kerana di sini dia mengaku di dalam kes bersama Lim Kit Siang, dia mengaku bahawa SPRM tidak menerima berjumpa dengan si penderma. So bercanggah. Dan malah hakim telah menegur. Dia berkata Apandi Ali nampaknya tidak berminat berhubung kedaulatan undang-undang dan membuat kenyataan bercanggah, tidak konsisten, tidak kredibel. So di situ sahaja sudah diwujud satu elemen penipuan. Kita beri gambaran berlaku satu elemen penipuan untuk menyucikan nama Najib. Seterusnya dalam proses perbicaraan SRC, berdasarkan saksi pendakwaan, hujah-hujah pembelaan dan sebagainya, menerusi perbicaraan lengkap, hakim-hakim bersetuju bahawa kes derma Raja Arab Saudi adalah kisah dongeng. Dan kini timbul soal, Apandi Ali dulu tipu, kononnya mereka telah berjumpa dengan penderma SPRM, satu kumpulan SPRM termasuk Azam Baki, dan Azam Baki dikatakan berada di sana. So nampaknya mereka tidak berjumpa dengan penderma, dan mahkamah sudah buktikan surat-surat, semua kisah berkenaan dengan derma Raja Arab Saudi itu semua kisah dongeng. Jadi berdasarkan kenyataan terkini Jasmine, bahawa dia sendiri nampak Jolo atau orang-orang Jolo sedang mendraft surat daripada Raja Arab Saudi, maka wajar Apandi Ali dan Azam Baki dijadikan saksi di dalam kes 1MDB. So ini menjawab soalan yang ditanya kepada saya oleh seorang penonton, apakah implikasi keterangan yang telah diberikan oleh Jasmine Lu. Jadi pada pandangan saya, perlu sekarang panggil Apandi Ali dan Azam Baki sebagai saksi. Dan saya pun dah masa kes SRC, masa rayuan di peringkat Mahkamah Tinggi semakkan dan sebagainya dilakukan, pembelaan gagal menampilkan sebarang bukti baru yang boleh menyanggah hakim bahawa kes cerita berkenaan dengan Raja Arab Saudi itu adalah cerita dongeng, ya. Tak ada. Dan dalam perjalanan kes 1MDB, saya belum dengar
apa-apa penghujahan ke arah itu yang membuktikan bahawa memang ada asas kukuh bahawa derma itu dari Raja Arab Saudi. So semua ni sekarang ni kita perlu dengar daripada Azam Baki dan Apandi Ali. Sebab menerusi proses mahkamah, hakim sudah mengatakan Apandi Ali bukan kredibel. Dia buat kenyataan bercanggah. So bagi saya ada unsur penipuan di situ. So itu sajalah. Ini hanya satu sesi akademik untuk menjawab soalan itu sahaja. Saya tak mau buat kesimpulan ianya perkara ini atau ianya perkara itu, ini yang betul, no. So ini cuma sebagai menjawab soalan. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.